Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Tan dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini saya Nur Akidah Koyum Mentaliman, nombor metrik AIG 1800115 akan membuat pembentangan berkenaan dengan rumusan artikel saya yang bertajuk Play the Mains Game, Accommodating Work and Family in the Workplace. Baiklah, ini adalah isi kandungan yang akan saya bentangkan sebentar nanti. Saya terus masuk terhadap pengenalan bagi pembentangan saya. Rumusan artikel yang saya lakukan adalah terhadap kajian yang dilakukan oleh Won Sek-hyo, seorang pengkaji, di mana beliau mengkaji berkenaan dengan peranan wanita Korea Selatan yang berkerjaya dan tanggungjawab pada keluarga. Seperti kita tahu, golongan wanita di Korea Selatan ataupun negara Asia secara umumnya dilihat sebagai golongan yang memainkan peranan penting dalam institusi kekeluargaan berbanding dalam institusi pekerjaan, di mana mereka meletakkan golongan wanita ini sebagai golongan yang bertanggungjawab ataupun memainkan peranan penting yang dominan dalam keluarga, manakala golongan lelaki memainkan peranan yang dominan dalam institusi pekerjaan mereka. Ini juga dipengaruhi oleh ajaran Confucianism yang dipegang ataupun dipercayai oleh masyarakat Korea Selatan sejak dahulu lagi, di mana dalam ajaran itu meletakkan wanita sebagai familial care, pemegang utama dalam institusi kekeluargaan. Mereka lah yang bertanggungjawab terhadap pembentukan anak-anak ataupun bagaimana keluarga itu, pengurusan dalam keluarga itu sendiri. Namun semuanya berubah ketika bermulanya tahun 1990, di mana ketika itu kebanyakan negara-negara di dunia mengalami krisis ekonomi, termasuklah Korea Selatan. Mereka memerlukan tenaga kerja yang begitu banyak dalam sektor pekerjaan bagi menampung keperluan ekonomi dan juga politik mereka, bagi menghasilkan produktiviti yang baik bagi negara mereka. Jadi pada ketika itu, kerajaan menggalakkan lebih ramai tenaga kerja dalam golongan wanita. Bermula daripada ketika itu, masyarakat mula sedikit demi sedikit menerima wanita dalam sektor pekerjaan. Seterusnya, saya masuk dalam bab 1, iaitu substruktur organisasi keluarga kerja. Seperti saya katakan sebentar tadi, golongan wanita lebih dominan ataupun lebih cenderung diletakkan sebagai di bawah sfera domestik, manakala golongan lelaki di bawah sfera pekerjaan. Hal ini kerana sfera pekerjaan sering dikaitkan dengan golongan maskulin ataupun golongan lelaki kerana akomodasi kerja mereka dan tanggungjawab terhadap keluarga tidak terlampau diberi penekanan. Namun semuanya berubah apabila berlakunya perubahan struktur keluarga dan juga demografi. Seperti saya katakan tadi, perubahan struktur keluarga di mana keluarga yang kita lihat sekarang, institusi keluarga yang kita lihat sekarang tidak seperti institusi keluarga ketika zaman-zaman dahulu di mana wanita memainkan peranan hanya di rumah. Tapi sekarang wanita dilihat lebih digalakkan untuk memain peranan luar daripada rumah, luar daripada pandangan masyarakat yang sebelum ini, dan juga faktor demografi di mana golongan wanita dilihat tidak begitu aktif dalam sektor pekerjaan dan ini memerlukan tenaga mereka dengan lebih banyak untuk menampung produktiviti negara. Jadi perubahan demografi ini menggalakkan juga wanita untuk menyertai dalam sektor pekerjaan. Pada awalnya, kebanyakan organisasi di Korea Selatan menyambut mesra tentang hubungan keluarga kerja ni, di mana mereka menggalakkan ataupun tidak mempunyai sebarang masalah sekiranya ahli mereka ataupun staf mereka mempunyai dua peranan, sama ada keluarga ataupun kerja. Namun begitu, terdapat pandangan yang berbeza dengan golongan feminis. Feminis menyatakan bahawa pelaksanaan social contract gender menyebabkan jurang gender dalam organisasi itu semakin dibesarkan. Apa yang dimaksudkan dengan gender contract oleh feminis adalah penerimaan norma sosial dalam pelaksanaan budaya organisasi. Seperti yang kita tahu, di Korea Selatan secara khususnya, mereka melakukan norma masyarakat ataupun pandangan masyarakat terhadap golongan wanita yang berkerjaya ini di luar organisasi dilihat seperti agak serong ataupun mereka tidak begitu menggemari wanita terlibat dalam sektor pekerjaan. Dan pandangan tersebut dibawa secara tidak formal ke dalam organisasi juga, di mana mereka tidak mengasingkan ataupun dalam sesebuah organisasi tidak ada satu polisi ataupun pandangan yang baik terhadap golongan wanita yang berkerjaya. So, benda ini yang menyebabkan golongan feminis agak tidak berasa senang akan pandangan masyarakat Korea Selatan khususnya terhadap wanita yang berkerjaya. Saya teruskan ke bab yang kedua berkenaan dengan pembahagian patriarki, sfera umum dan juga privasi. Seperti kita tahu, golongan lelaki, kebanyakan daripada jawapan responden yang telah dilakukan oleh pengkaji menyatakan bahawa mereka tidak mahu bekerja dengan wanita yang sudah berkahwin. Hal ini kerana wanita yang sudah berkahwin dilihat mempunyai keterbatasan dalam kerja dan juga keluarga, di mana mereka menyatakan bahawa golongan wanita yang sudah berkahwin, lingkungan kerja dan juga keluarga mereka tidak dapat dipisahkan ataupun mereka
apabila bekerjasama dengan wanita yang berkahwin, mereka terpaksa bekerjasama juga dengan masalah keluarga daripada wanita tersebut. Dan mereka juga mempersoalkan sikap profesional ibu yang bekerja, di mana sejauh mana seseorang wanita itu atau seorang ibu itu bersikap profesional terhadap kerja mereka. Bagaimana mereka, sejauh mana mereka boleh membahagikan ataupun meletakkan masalah keluarga ke tepi ketika mereka melaksanakan kerja mereka. Namun berbeza pula dengan pandangan seorang wanita ataupun golongan wanita di Korea Selatan, responden yang telah respon terhadap kajian yang dilakukan menyatakan bahawa organisasi merupakan tempat yang menganggap bahawa golongan ibu ini sebagai Cinderella yang seperti melakukan silap mata, tidak boleh meletakkan atau mencampur adukkan dua masalah dalam satu masa. Mereka menganggap bahawa golongan wanita perlu melaksanakan kerja itu tepat pada masanya ataupun melaksanakan dengan baik tanpa mengambil kira masalah keluarga yang dihadapi oleh golongan wanita tersebut. Dan ini sedikit sebanyak memberi tekanan mental dan juga fizikal sebagai golongan wanita. Dan kajian ataupun pengkaji juga telah mengeluarkan satu ideologi yang berpaksikan lelaki berdasarkan responden-responden yang telah dinyatakan. Yang seperti kita tahu, ideologi ini menyatakan bahawa keperluannya untuk membahagikan sfera umum dan juga privacy, di mana ini merupakan satu perkara yang profesional untuk dilakukan sebagai seorang pekerja di Korea Selatan. Dan mereka menyatakan bahawa wanita yang sudah berkahwin dan wanita yang perlu memenuhi kehendak kerja dan juga keluarga adalah unwelcome workers. Selebih eloknya jika mereka tidak menyertai dalam sektor pekerjaan. Dan ideologi ini juga menyatakan bahawa golongan lelaki adalah golongan yang ideal untuk bekerja ataupun pekerja yang ideal kerana mereka mendapat sokongan daripada isteri mereka. Namun golongan wanita tidak semestinya mendapat sokongan daripada suami mereka. Kebanyakan daripada mereka perlu melakukan segalanya sendiri. Moral support ataupun sokongan moral dan juga semangat tidak semestinya diberikan oleh suami mereka. Bagi pandangan pihak pengurusan pula, mereka menyatakan bahawa wanita memakan kos, terutama mereka yang sudah berkahwin. Hal ini kerana seperti yang dinyatakan oleh Mr. Seo, frankly speaking, I prefer men to married women. When personnel are allocated, I love it to get as many men as possible. The married women are less committed but more expensive. I know it may be political incorrect, but I don't want to work with women. Ini menyatakan bahawa golongan wanita ini sangat mahal kerana agak sukar untuk mendapatkan pekerja wanita dalam sektor pekerjaan. Kerana kebanyakan daripada mereka tidak berani untuk keluar daripada kelompok institusi kekeluargaan. Namun apabila mereka sudah mendapat golongan wanita dalam sektor pekerjaan, ini boleh dilihat sebagai golongan yang kurang komitmen terhadap kerja kerana mereka perlu membahagikan masa dengan kerja dan juga keluarga mereka. Dan ada juga lelaki yang menyatakan bahawa golongan lelaki ini tidak mempunyai jurang yang besar dalam sfera umum dan juga privasi. Maksudnya mereka tidak perlu memberikan satu tumpuan atau memberikan dua tumpuan dalam peranan mereka. Dan mereka menganggap bahawa diskriminasi terhadap ibu pekerja ini tidak dapat dielakkan dan dianggap sebagai adil. Seperti contoh, mereka menyatakan bahawa di sebuah organisasi, golongan wanita dan juga golongan lelaki, sekiranya diberikan ataupun diskriminasi yang tidak berlaku, golongan lelaki akan mendapat kerja yang lebih banyak ataupun tanggungan beban di tempat kerja yang lebih banyak berbanding golongan wanita. Hal ini kerana mereka mengambil kira peranan wanita di dalam keluarga. Jadi ini dilihat sekiranya benda ini berlaku akan memberi diskriminasi pula terhadap golongan lelaki. Jadi bagi pandangan mereka, ianya okey ataupun ianya tidak menjadi satu masalah sekiranya mereka meletakkan golongan wanita ataupun menyatakan bahawa golongan wanita tidak perlu untuk menyertai sektor pekerjaan. Baik, saya teruskan dengan bab yang ketiga. Berkenaan dengan golongan wanita yang menyertai dalam sektor pekerjaan dilihat sebagai pengaktifan diri. Salah satu responden menyatakan bahawa responden lelaki menyatakan bahawa golongan wanita menyertai sektor pekerjaan sebagai keperluan individu dan bukan untuk keluarga. Ini makna mereka tidak perlu menampung keluarga. Gaji yang mereka terima hanyalah untuk diri mereka sendiri. Dan namun golongan wanita pula menyatakan bahawa kerjaya ini tidak dapat dinafikan membantu untuk meningkatkan diri mereka. Namun alasan yang paling kukuh mereka masuk dalam sektor pekerjaan adalah kerana kewangan dan bukannya untuk kepentingan mereka sendiri. Manakala golongan lelaki pula sangat menarik untuk kita kupas berkenaan dengan mereka punya pandangan berkenaan dengan penyertaan pekerjaan. Memang benar mereka dilihat menyertai sektor pekerjaan untuk keperluan ekonomi kerana mereka perlu menampung perbelanjaan keluarga. Namun mereka amat menggalakkan isteri mereka untuk menyertai pekerjaan juga bagi menampung ekonomi keluarga.
Seperti kita tahu, saban hari krisis ekonomi ini bukan satu perkara yang baru ataupun mudah untuk ditangani. Jadi mempunyai dua pasangan yang sama-sama menyertai dalam sektor pekerjaan dapat membantu menampung perbelanjaan keluarga. Jadi di situ yang dilihat sebagai satu kelebihan bagi golongan lelaki. Namun pada pandangan mereka, mereka lebih senang sekiranya isteri mereka meletakkan perhatian yang penuh terhadap keluarga berbanding dengan kerjaya. Dan ini secara tidak langsung memberi konflik ataupun tekanan kepada golongan wanita di mana mereka perlu membantu suami mereka bagi sektor pekerjaan dalam membantu ekonomi untuk menyertai sektor pekerjaan. Namun, suami mereka juga menginginkan mereka untuk memberi masa mereka terhadap golongan keluarga, terhadap sektor keluarga. Jadi ini sedikit sebanyak mencetuskan konflik dalam institusi kekeluargaan mereka. Dan seterusnya saya akan mengupas berkenaan dengan pelaksanaan mesra kerja keluarga. Perkahwinan dilihat sebagai penutup kerjaya bagi golongan wanita. Jadi jika mereka berkerjaya ataupun setelah itu mereka berkahwin, ini sedikit sebanyak akan mengganggu karier mereka. Walaupun di Korea Selatan kita sudah ada Gender Equal Employment Act iaitu GEA dan juga Labour Standard Act LSA, diskriminasi terhadap wanita yang sudah berkahwin tidak boleh lakukan semua itu. Tapi masih berlaku juga penindasan terhadap golongan ini. Dilihat wanita yang berkerjaya setelah berkahwin, mula berkerjaya semula ataupun masih kekal dalam sektor pekerjaan turun sebanyak 30%. Manakala perniagaan keluarga, wanita yang selepas berkahwin dan menyertai perniagaan keluarga juga menaik daripada 7.1 kepada 24.2%. Begitu juga dengan kerja sendiri menaik sehingga 45.8%. Ini lihat bahawa golongan wanita yang sudah berkahwin lebih suka untuk menyertai pekerjaan yang mempunyai masa yang fleksibel untuk mereka agar ini memudahkan mereka membahagikan masa mereka dengan kerjaya dan juga keluarga. Seterusnya berkenaan dengan pendapat responden berkenaan dengan wanita yang hamil ataupun mengandung. Golongan lelaki berpendapat bahawa ini satu keperluan untuk mengecualikan wanita yang mengandung dalam sektor pekerjaan. Dan ini memberi tekanan kepada wanita itu sendiri di mana mereka akan menelurkan kehamilan mereka pada peringkat awal agar tidak diketahui oleh organisasi. Ada satu responden menyatakan tidak salah untuk wanita itu mengandung. Namun menjadi salah adalah apabila mereka mengandung dan ingin bekerja. Ini akan memberi bebanan kerja kepada rakan sekerja mereka. Dan ada juga wanita yang menyalahkan suami mereka. Ataupun golongan wanita yang menyalahkan suami yang mengandungkan wanita yang berkerjaya. Kerana ini dilihat sebagai satu perancangan keluarga yang tidak betul. Mereka mahukan isteri mereka berkerjaya. Namun mereka menyekat peluang berkerjaya itu atau career mereka, career wanita itu dengan tidak mempunyai perancangan keluarga yang baik. Dan kehamilan memudaratkan daya hidup organisasi. Dilihat dengan adanya wanita mengandung akan memendekkan produktiviti organisasi. Seterusnya, pengunduran. Golongan wanita yang mengandung akan memberikan darah baru kepada organisasi. Ini bermaksud sekiranya wanita mengandung itu mengundurkan diri, ini akan memberi nafas baru ataupun peluang kepada freshie ataupun golongan baru untuk memberi idea yang lebih bernas kepada syarikat. Seterusnya, kerja lebih masa. Seperti kita tahu, negara Korea antara negara yang begitu komitmen terhadap kerja mereka. Mereka dilihat sama ada golongan lelaki atau golongan wanita, kedua-duanya memberikan kerja lebih masa, dan anggaran menyatakan lebih 12 jam sehari mereka bekerja tanpa allowance tambahan. Namun secara logiknya lelaki akan bekerja lebih masa lebih banyak daripada wanita walaupun kedua-duanya bekerja lebih masa. Dan golongan lelaki menyatakan ataupun meletakkan kerja lebih masa ini sebagai alasan untuk mereka tidak memberikan tumpuan yang penuh terhadap keluarga. Dan ini dianggap sebagai okey. Dan golongan lelaki yang menyertai pekerjaan lebih masa ini dilihat lebih sesuai sekiranya isteri mereka juga tidak bekerja supaya seorang boleh beri fokus terhadap pekerjaan dan seorang lagi memberi fokus terhadap keluarga. Sekiranya dua-dua bekerja dan bekerja lebih masa, ini akan mendatangkan konflik kepada keluarga mereka. Dan pekerjaan lebih masa ini dilihat sebagai penilaian prestasi untuk kenaikan pangkat. Kebanyakan mereka akan bekerja lebih masa untuk mengejar pangkat mereka ataupun dilihat oleh majikan mereka. Dan ini dinamakan sebagai rat race. Dan golongan wanita dilihat sebagai golongan yang jauh terbelakang untuk possibility ataupun peluang mereka untuk kenaikan pangkat. Dan pekerjaan lebih masa ni biasanya berlakunya perjumpaan sosial di mana urusan penting seperti penyampaian maklumat akan berlaku waktu itu. Dan ini agak mustahil dilakukan oleh wanita kerana mereka perlu memberi tumpuan kepada keluarga mereka juga dan tidak dapat melakukan pekerjaan lebih masa dengan lebih baik. Dan ini dinamakan sebagai men's game. Keperluan hanya boleh dilakukan oleh golongan lelaki sahaja. Baiklah, secara kesimpulannya, walaupun golongan wanita dilihat tidak begitu diraihkan dalam sektor pekerjaan di Korea Selatan atau mendapat sedikit
penindasan daripada organisasi, namun pihak kerajaan masih menggalakkan golongan wanita untuk menyertai dalam sektor pekerjaan kerana keperluan menghasilkan atau produktiviti ekonomi dan juga politik mereka. Jadi beberapa usaha telah dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan masalah ini seperti cuti bersalin 3 bulan dan mendapat bayaran gaji penuh, child care leave selama 1 tahun dan dibayar dengan sistem ganti cuti, di mana keperluan-keperluan ini tidak hanya diberikan ataupun keistimewaan ini tidak hanya diberikan kepada golongan wanita namun kepada suami juga, bagi memberikan kerjasama di antara suami isteri untuk meningkatkan produktiviti institusi keluarga mereka dan juga meringankan beban sang isteri untuk memberi tumpuan terhadap keluarga. Selain itu, mereka juga diberikan 400,000 won sebulan sebagai pampasan hilang pendapatan semasa cuti menjaga anak. Jadi, kesimpulannya pada pandangan saya melihat bahawa usaha yang dilakukan oleh kerajaan Korea Selatan ini sangat membantu bagi golongan wanita agar mereka dapat keluar daripada kepompong ataupun pandangan masyarakat yang lama terhadap kebolehan mereka, terhadap kebolehpasaran mereka untuk menunjukkan diri mereka. Dan saya yakin bahawa jika perkara ini terus mendapat sokongan daripada ahli keluarga, masyarakat dan juga kerajaan, benda ini bukan menjadi satu masalah lagi pada golongan wanita untuk menyertai sektor kerajaan, sektor pekerjaan dan juga menguruskan hal keluarga dalam satu masa. Sekian saja daripada saya. Ini merupakan rujukan yang saya gunakan sepanjang menyiapkan pementasan ataupun pementasan saya. Terima kasih.